Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa suara anda semua dalam keadaan sihat, cergas, ceria dan bersemangat. Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak kongsikan satu lagi pendekatan spiritual ataupun kerohanian dalam kita menguruskan tekanan ataupun stres. Baik, seperti mana yang kita biasa sebutkan bahawa diri kita ada 4 unsur. Ini Pak Su selalu ulang supaya kita faham. Iaitu kita ada unsur fizikal, pemikiran, mental, perasaan dan juga spiritual. Jadi apabila kita ada 4 komponen diri ini, maka apa-apa pendekatan yang kita nak gunakan untuk menguruskan stres harus mengambil kira 4 unsur ini. Baik, kali ini kita nak bincang soal terapi baca Quran. Sebagai satu kaedah kita mengurangkan atau menguruskan stres yang kita alami. Baik, kalau baca Quran ni semua orang boleh baca. Ada yang lancar, ada yang tak berapa lancar, ada yang perlahan. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita baca setakat yang kita mampu. Kalau kita tak lancar, kita usahakan untuk lebih lancar dan sebagainya lah. Baik, kerana Quran ni satu benda yang sangat rapat dengan kita. Hari-hari kita solat, kita dah baca Fatihah, kita baca surah-surah pendek, surah-surah panjang tu kita baca Quran lah kan. Tapi kita juga dianjurkan membanyakkan baca Quran di luar solat ataupun di dalam solat ataupun di luar solat. Baik, cuba kita perhatikan beberapa dalil ataupun beberapa nas yang menganjurkan kita membaca Quran. Apa kelebihan kita baca Quran? Baik, kita tengok yang pertama ni. Ini ada hadis daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iqra'ul Qur'ana bacalah oleh kamu akan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Iqra'u ni merupakan kalimah fi'il amar kata kerja perintah. Jadi iqra'ul Qur'ana bacalah oleh kamu akan Al-Quran fa innahu kerana sesungguhnya ia ya'ti maknanya ia akan datang. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Syafi'an sebagai syafaat sebagai penolong di ashabihi bagi ahlinya ataupun bagi pembacanya. Jadi ini satu fadilat yang sangat-sangat besar kerana Quran tu boleh menjadi syafaat ataupun syafi'an tadi di hari kiamat nanti di hari di mana kita tidak boleh dapat pertolongan daripada sesiapa pun kita sangat stres, sangat tension, kita helpless, ada siapa yang boleh tolong kita, dan pada ketika itulah Quran akan datang sebagai syafi'an, sebagai samad, sebagai penolong. Ini besarnya kelebihan kita membaca Quran. Baik, kalau dalam konteks stres ni kita tengok sabda Nabi yang dekat bawah tu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra' bacalah fulana wahai si fulan, kitalah ni. Si fulan ni berujuk pada sesiapalah fa innaha sesungguhnya ia as-sakinatu. As-sakinatu makna ketenangan Sesungguhnya Quran itu, bila kita baca Quran tu dia menjadi ketenangan Sesungguhnya ketenangan tu tanazzalat tanazzalat maknanya ia turun indal Quran di sisi Al-Quran maknanya kalau kita baca Quran bila kita baca akan turun ketenangan turun ketenangan. Allah Taala campakkan as-sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini yang kita perlukan sebab bila kita stres, bila kita tertekan, hati kita tak tenang. Sebab tu kita kena baca Quran kan okey. Baik, kita lihat satu lagi hadis Pak Su baca mafhumnya saja, maksudnya saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, sambil membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka. Sekali lagi disebut, melainkan turun ketenangan. Illa nazalat illa nazal alaihim as-sakinah. Nazalat ni mana turun ia turun melainkan turunnya ketenangan kepada mereka. Siapa ni mereka ni? Orang-orang yang baca Quran, orang yang mempelajari Al-Quran tadi
Bukan itu saja, dalam hadis ini disebut diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat mengerumuninya, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka, nyebut-nyebut orang yang baca Quran ni, ya. Dan barang siapa yang amalnya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu, ya. Jadi dalam konteks macam juga dalam konteks tekanan tadi, dalam konteks stres tadi, kita Allah Taala akan turunkan ketenangan, ya. Dalam hadis yang pertama tadi pun disebut juga sakinah, ya, ketenangan. Yang ini pun disebut sakinah juga, ketenangan, ya. Jadi itulah yang kita harapkan, kalau kita boleh, ya. Boleh, Pak Su rasa memang boleh, ya. Semua orang boleh baca Quran, ya. Tak kisahlah kita baca lancar, kita baca tersekat-sekat ke, kita baca perlahan ke, ya. Yang penting kita baca, ya. Berapa banyak baca, nak baca Pak Su satu hari nak berapa banyak, satu juz ke, ya, 10 muka surat ke, satu muka surat ke, 10 ayat ke, itu terpulang pada anda. Anda mulakan. Yang penting mulakan, ya. Kalau siapa yang tak biasakan nak baca Quran, mulakan hari ini mulakan, ya. Ambil Quran, ambil uduk, buka Quran, ya. Apa nama ni? Baca. Baca daripada Fatihah tu, ya. Hari ni baca Fatihah je. Lepas tu baca muka surat pertama surah Al-Baqarah tu, ya. Alif Lam Mim, ya. Baca. Kalau boleh satu muka surat, ya. Kalau tak boleh satu muka surat, buat dua muka surat, ya. Tak bolehlah baca dua muka surat, buat 10 muka surat sehari. Ya. Faham tak maksud Pak Su? Maksud kat sini lah, kita sentiasa membanyakkan, ya. Banyak. Kalau kita dah biasa satu muka surat, buat dua muka surat, baca dengan tartil, ya. Baca dengan penuh keinsafan, ya. Inilah kalam-kalam Allah, ya. Kalimah-kalimah Allah, ya. Kita baca dengan baik. Kalau kita ada kesukaran, tak apa masalah, tak ada masalah, ya. Kita sentiasa belajar, ya. Kita sentiasa belajar, ya. Sikit-sikit. Kalau kita baca merangkak-rangkak pun, bacalah merangkak-rangkak je. Dulu ada Pak Su, ada seorang kawan Pak Su, ya. Masa lepas SPM dulu, ya, kami ada ikut satu kursus lah, ya. Kursus kepahaman Islam ni, dia satu tempat dekat Jeram ke apa, ya. Dia langsung tak reti baca Quran. Baca Quran, ya. Tak apa. Pak Su kata tak apa. Apa yang kau boleh baca? Dia kenal lah alif, ba, ta semua. So kami pun ajar. Kami duduk kat dekat 2 bulan ke macam tu, ya. Lama-lama dia dah boleh baca kadam tu sikit-sikit, boleh baca ni sikit, boleh, ya. Alhamdulillah sekarang dah baguslah, ya. Jadi penting kita baca Quran tu, ya. Ambil masa, cari masa untuk kita baca Quran. Jadi Nabi tadi dalam hadis dah janjikan syafi'an, sebagai syafaat kan. Kemudian Nabi juga janji juga dalam hadis tadi, ya, Allah Taala campakkan sakinah, ketenangan. Siapa yang tak nak tenang? Siapa yang tak nak bahagia? Satunya ialah terapi baca Quran, ya. Baca, jangan tak baca, ya. Okey. Dan baca secara istiqamah, insya-Allah, ya. Cari masa, ya. Kita boleh luang masa baca macam-macam kan, ya. Fazil tak nak sebut kan. Macam-macam kita baca hari, berjam-jam. Sekarang kita cari masa untuk kita baca Quran, ya. Apatah lagi kalau kita menghadapi tekanan, kecemasan, kita bimbang, kita stres, kita morong dan sebagainya, kena baca. Buka baca, ya. Dan adalah lebih baik bila kita buka baca satu muka surat kita baca dia punya makna terjemahan. Ya. Kalau kita jumpa ayat-ayat yang tak berapa jelas makna sebagainya, ya, tanyalah ustaz, tanyalah ustazah kan, ya. Jadi ustaz-ustazah boleh bimbing kita, ya. Yang penting kita baca, ya. Jangan tak baca, ya. Insya-Allah. Jadi Pak Su harap dengan kita buat terapi Quran ni, ya, kita sebenarnya berzikir. Kita mengingati Allah, ya. Sebab itulah bila kita mengingati Allah, Allah Taala campakkan sakinah, ya, ketenangan, ya. Ketenangan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, ya, yang kita tidak dapat beli dengan wang ringgit, ya. Jadi kita bacalah Quran. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.